Okey, baik. Kita kali ini bersama dengan seorang ibu yang berkerjaya dan kali ini terpaksa bekerja dari rumah sekitar PKP ini. Kita bersama dengan Puan Siti Nur Rahmah Muhabsyah. Assalamualaikum Puan Siti Rahmah. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Dah masak makan tengah hari ke belum? Dah sedia dah pagi tadi. Hari ni hari Isnin dah punch card belum ni? Kita online dulu awal-awal pagi. Okey. Online. Okey. Puan Rahmah mungkin boleh kongsikanlah. Puan Rahmah bekerja di pejabat. Jadi apabila diberi tugasan ataupun kelonggaran untuk bekerja dari rumah ketika ini, adakah jadualnya tetap sama macam bekerja di pejabat ataupun ada sedikit kelonggaran ataupun perbezaannya? Okey, Assalamualaikum semua. Saya Rahmah. Okey, jadi untuk rutin bekerja tu memang sama. Maksudnya kalau start pukul 9 sampai 6 tu kita sama, masih ada meeting. Okay. Tapi rutin sebagai ibu duduk di rumah, ada extended family, ada family macam ni. This is the real struggle lah sekarang. Ada 2 orang anak kan? 2 orang anak, seorang suami dan ada juga adik juga dekat rumah ni. Okey, kita nak tanyalah keadaan sebenar. Mungkin ramai yang tak tahu, kalau siapa yang memang seperti anda, mereka akan fahamlah. Okey, kalau katalah ada meeting, ada video conference dengan banyak pihak dan sebagainya, macam mana lari dalam bilik kunci pintu ke? Ataupun halau semua orang ke? Macam mana agaknya? Kadang-kadang tu memang terpaksa halau. Tapi kalau ada macam suami saya pun bekerja di rumah juga. Jadi macam yang Fahrin dengan Siza nampak lah. Saya terpaksa duduk je dekat atas peha. Kena lari sekejap. Kata saya fikir toilet break. Kejap-kejap nak layan. Tapi nak tahulah, apakah cabaran yang paling sukar yang mungkin dialami oleh pekerja yang bekerja di rumah, dan apa juga yang mungkin Rahmah ingin majikan faham tentang cabarannya bekerja di rumah ni? Okey, jadi setiap seorang pekerja, dia punya struggle dan challenge dia berbeza, especially untuk yang ibu. Lagi-lagi ibu yang anak kecil ataupun masih bersekolah. Jadi kalau work from home pada konteks biasa, memang sama. Macam okey dan boleh support banyak benda, produktiviti. Tapi ketika PKP ni, semua orang di rumah, kami memang kena masak, kena layan anak-anak. Jadi distraction tu ada, distraction tu ada. Jadi kita susah sikit nak fokus. Tapi dekat tempat kerja, kami masih lagi expected untuk deliver perkara ni seperti biasa, business as usual. Jadi itu adalah biggest challenge for us untuk fokus dan minimize the distraction. Macam dulu memang tak nampak anak-anak kan. Yang ni macam mana nak ikat dia tu tak boleh. Jadi macam mana memang kena adjust lah dari situ. Okey, saya kira sekarang majikan dan mungkin rakan-rakan sekerja semua faham cabaran masing-masing. Tetapi secara panduan ataupun etika ketika bekerja dari rumah tu, apa sebenarnya? Mungkin kalau boleh dikongsikan daripada kumpulan majikan anda dan juga rakan-rakan? Jadi rasanya lebih kepada memahami. Jadi di syarikat saya, manager sangatlah caring. Jadi setiap hari dia tanya, okay, how are you today? Apa benda yang kita boleh tolong? Sebab dia lebih kepada best time management dan juga kepada macam mana majikan dan juga pekerja tu saling komunikasi. Walaupun kita jauh, kita berkomunikasi, kita tunjukkan, share. Dekat dalam WhatsApp ataupun dalam Teams kan, kami share juga, hari-hari buat apa. Saya share juga ada gardening. Saya punya manager pun share pasal dia pun sambil meeting, sambil lari dekat teknik. Jadi communication tu sangat penting. Dari segi teknologi, Alhamdulillah memang rasanya majikan semua memang dah bagi platform yang sangat bagus untuk kita berkolaborasi walaupun jauh. Okey. Orang kata jauh dari segi jarak tapi dekat tetap di hati dan emosi. Okey, Rahmah mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton. Ini juga mungkin yang diinginkan oleh ramai dalam kalangan kita. Dapat bekerja, menjadi seorang wanita yang berkerjaya dalam masa yang sama, dapat memberi masa juga kepada keluarga. Bagaimana kita nak lihat perkara bekerja dari rumah ini sebagai sesuatu yang positif dan juga produktif sebenarnya? Jadi sekarang ni dalam konteks PKP, memang berbeza. Jika work from home sebelum PKP, memang kita banyak juga analisa sebelum ni, research cakap
banyak meningkatkan produktiviti sebab kita dah kurang commuting time. Cuma ketika PKP ni memang is a trying time sebab everyone is at home, tak boleh keluar dan kita banyak kena masak lah, kena buat semua benda sendiri. Homeschooling sendiri, setiap hari mereka ada kerja. Jadi kita kena attend diorang. Tapi sebenarnya kalau kita keluarkan faktor PKP, banyak sangat produktiviti boleh ditingkatkan dari segi personal, work-life balance dan juga dari segi majikan. Sebab majikan tak perlu dah letakkan workspace. It's all about trust dan lagi tinggilah. Itu dia. Saya suka apa yang disebut tentang work-life balance tu. Itu yang kita inginkan dan perlu ada dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Siti Nur Rahmah di atas perkongsian itu tadi. Terima kasih. Semoga terus selamat bekerja. Okey. Baik, di sini kita ada satu komen ataupun perkongsian daripada RC Lin. Yang ini, terima kasih kerana komen di Facebook kami. Okey, katanya work from home ni kena ada depan laptop 9 pagi hingga 6 petang. Stress level lebih tinggi sebab kena buat dua kerja office dan kerja rumah. Ada family yang kena take care, tapi on the same time people out there expect untuk kita siapkan kerja balas email on time. Mungkin ini sedikit keluhan pada cabarannya, Fiza. Ini yang tadi Rahmah kata tu, perlu ada time management untuk kita. Dan juga sokongan majikan saya rasa. Ya, dan ini yang juga kami nak kongsikan kepada anda lagi, perbincangan kita dengan lebih mendalam lagi. Kita bersama dengan seorang motivasi sebentar sahaja. Tapi kan Farin, kalau kita cakap tentang pengalaman ni, mungkin ada orang pengalamannya berbeza-beza. Kalau saya berborak dengan rakan-rakan yang dalam kumpulan sekolah saya kan, rata-rata mereka reunion reunion. Memang mereka mengatakan bahawa betul duduk kat rumah ni mereka rasakan macam ada kerja dari rumah ni mungkin ada kalanya mungkin memerlukan komitmen yang lebih tinggi. Tetapi mereka lebih berasa gembira sebab dalam masa yang sama boleh melihat anak-anak, boleh masak untuk suami, boleh mengemas rumah. So jadi itu yang kita katakan waktu yang berkualiti dan juga produktiviti juga meningkat kerana kita nak fokus. Tahu bos nak call ni pukul 1.10. Touch up. Jadi ini mungkin cabaran ataupun kalau orang katakan temannya the new norm. Kan satu norma yang baru yang mungkin kita boleh sesuaikan selepas tempoh ini nanti di mana kita boleh membuktikan, kita menyedari bahawa kita mempunyai potensi untuk bekerja dengan lebih baik.